Ya, semoga dalam keadaan sihat. Okey, jadi hari ini kita berjumpa lagi dalam PTPR kita yang seterusnya untuk subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, jadi cikgu harap kamu telah bersedia untuk menerima PTPR untuk hari ini. Jadi hari ini apa yang kita nak pelajari? Okey. Okey, kita tengok sini. Apa maksud dia ni? Okey, mungkin perkataan ni jarang awak dengar ataupun belum pernah dengar lagi. Okey, pengantunan seksual kanak-kanak. Okey, pengantunan seksual kanak-kanak. Jadi dalam tajuk ini apa yang kita nak belajar ialah menyatakan maksud pengantunan seksual kanak-kanak dan juga yang kedua mengenali tanda-tanda yang menjurus kepada berlakunya pengantunan seksual kepada kanak-kanak. Baik, jadi kita terus pergi pada objektif kita yang pertama. Okey, apa maksud pengantunan? Okey, maksud pengantunan seksual kanak-kanak ialah hubungan emosi yang terjalin antara orang dewasa dengan kanak-kanak. Hubungan emosi ni maksudnya hubungan yang berkaitan dengan perasaan. Okey, kalau kita dengan mak kita memang ada emosi kita, perasaan sayang, perasaan untuk disayangi dan sebagainya. Tapi ini lebih kepada perasaan sayang dan lain-lain tu dengan orang yang tak ada kena-mengena dengan kita ataupun orang yang jauh dengan kita. Okey, jadi kadang-kadang orang tu dia suka dekat kita. Orang dewasa suka pada kanak-kanak. Okey, jadi apa tujuan dia? Okey, tujuan dia orang melakukan pengantunan seksual ni ataupun mengadakan pengantunan seksual ni untuk mendapatkan kepercayaan awak. Okey, kanak-kanak ni, awak ni kanak-kanak lah, bagi tujuan melakukan perbuatan berunsur seksual kepada kanak-kanak tersebut. Jadi maksudnya bila dia kata dia sayang awak kan, dia sangat mengambil berat tentang awak dan dia berasa simpati pada awak, tapi sebenarnya dia ada tujuan lain, iaitu tujuan yang untuk yang berunsurkan kehendak seksual dia kepada awak, untuk dia pegang awak, okey, untuk dia mencabuli awak dan sebagainya, terutamanya kepada perempuan. Tapi sebenarnya tidak juga terhad pada perempuan. Pengantunan ni boleh berlaku juga kepada kanak-kanak lelaki. Jadi yang lelaki pun tolong ambil perhatian. Okey, jadi kalau sekarang ni dah banyak benda sedemikian berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Kalau dulu cikgu masa kecil, yang cikgu takut juga pada orang dewasa ni. Kami kanak-kanak takut juga dengan orang dewasa sebab zaman dahulu yang banyaknya berlaku ialah orang dewasa dia dapatkan kepercayaan kanak-kanak untuk dia colek. Lepas colek tu mungkin dia minta duit lah, ataupun dia ambil organ badan kita untuk dijual dan sebagainya, ataupun kita ni dijualnya kepada orang lain. Tapi sejak akhir-akhir ni, beberapa tahun kebelakangan ini, ada lagi niat ataupun tujuan lain orang melakukan ataupun mendapatkan kepercayaan kanak-kanak untuk dia melakukan pengantunan seksual. Dan ini dah banyak yang berlaku. Jadi kena kita ajar pada awak di sekolah-sekolah, dedahkan pada awak mengapa ini boleh berlaku dan bagaimana cara nak mengelakkan dia. Okey, jadi itu ingat tujuan dia. Orang melakukan pengantunan ini untuk dapatkan kepercayaan awak. Bila dah percaya, senang dia membuat sesuatu yang berunsur seksual pada awak. Okey, jadi siapa mangsa dia? Mangsa dia kamulah. Kanak-kanak yang biasanya bersendirian ataupun kurang mendapat kasih sayang keluarga. Jadi kita yang selalu bersendirian, tidak bergaul dengan orang lain, akan mudah didekati oleh orang-orang dewasa yang ada niat macam ni. Sebab dia suka tengok, awak seorang-seorang, senang ni kita nak dekat dengan dia, senang aku nak dekat dengan dia sebab dia tak ada kawan-kawan. Okey. Yang kedua, orang yang kurang kasih sayang daripada keluarga. Jadi mungkin ada setengah kanak-kanak ni kurang mendapat kasih sayang atau perhatian dari keluarga. Keluarganya tidak luangkan masa yang banyak pada dia. Jadi apa-apa dia akan mengadu pada orang lain. Dan kalau salah orang yang tempat dia mengadu, dia akan mengadu ataupun mendapatkan perhatian daripada orang yang berniat untuk mengantuni kanak-kanak ini. Okey, jadi siapa pelaku dia? Okey, pelaku dia adalah orang dewasa yang berkemungkinan ahli keluarga kita sendiri. Okey, kenalan ahli keluarga. Okey, mungkin kawan abang awak, mungkin kawan-kawan kakak
awak, mungkin kawan ayah awak. Okey, itu masuk kenalan keluarga, ataupun orang yang kita memang tak kenal, yang tak ada kena-mengena dengan kita pun, tak pernah jumpa dia pun sebelum ni. Okey, macam mana orang tu boleh kenal kita? Yang ini yang kita nak kena tahu sekarang ni. Okey, okey, kita tengok yang pertama, ahli keluarga. Bagaimana ahli keluarga boleh mengantuni kita? Sebenarnya boleh, abang kita sendiri pun boleh melakukan pengantunan pada kita untuk melakukan perbuatan berunsur seksual kepada kita. Okey. Okay. Jadi benda ni cikgu akan terangkan kemudian. Okey. Okey. Bagaimana kita nak mengenal pasti tanda-tanda menjurus kepada pengantunan seksual kanak-kanak? Okey. Yang pertama, orang itu mendapatkan maklumat tentang mangsa. Mangsa tu kamulah. Okey, macam mana dia boleh dapatkan maklumat? Sekarang ni sangat senang sekali sebab dalam zaman sekarang ni ada kanak-kanak yang dah ada handphone sendiri dah pun. Dah ada akaun Facebook sendiri. Dah ada akaun YouTube sendiri pun ada. Yang dah ada WhatsApp sendiri dan sebagainya. Jadi ini senang mendedahkan kamu kepada orang lain untuk dia dapatkan maklumat kamu, tahu macam mana rupa kamu sekolah kat mana. Kan semua sekarang orang suka cerita dekat Facebook kan, suka cerita dekat TikTok, dekat YouTube, apa semua. Senang dia nak tengok awak, dia nak tahu maklumat tentang diri awak tu, senang aja sekarang ni. Okey. Yang kedua, memberikan pujian, hadiah dan layanan istimewa kepada mangsa. Dia puji awak, dia kata awak ni cantik lah, dia kata awak ni bijak lah, dia kata pandai bergaya, beri hadiah. Hadiah mungkin hadiah yang agak mahal kepada awak, dan juga memberi layanan pada awak, bawa awak jalan-jalan. Okey. Dan macam-macam lagi. Jadi orang-orang macam ni kalau ibu bapa kita tak ada masalah. Tapi kalau orang selain daripada itu, mungkin itu salah satu tanda pengantunan kanak-kanak. Bersimpati dengan mangsa. Okey, memanglah kita ni kena simpati pada sesiapa pun. Tapi kadang-kadang bersimpati yang tak kena tempat. Contohnya orang tu ada keluarga dia susah, tapi dia lebih suka membantu awak. Contohnya awak balik sekolah jalan kaki. Okey. Dalam masa yang sama, adalah adik-beradik dia pun jalan kaki, tapi dia lebih tumpangkan awak, adik dia tinggal. Contohnya macam tu. Jadi tu bersimpati yang tak kena tempat lah, maksudnya macam tu. Sedangkan dia perlu bantu adik dia. Kenapa pula dia susah-susah nak tolong kamu? Mesti ada niat lain kan. Memujuk mangsa. Memujuk mangsa. Tadi cikgu ada cerita mungkin pengantunan ni boleh berlaku daripada ahli keluarga kita sendiri, abang kita sendiri. Boleh juga. Kadang-kadang dia minta awak, abang kamu yang dah dewasa, kamu masih kanak-kanak, okey, sebenarnya dah perlu ada batas. Kalau lebih-lebih lagi awak ini perempuan, sebabnya dah ada bahagian anggota awak yang tak boleh disentuh oleh mereka, walaupun dia abang awak sendiri kan. Adalah bahagian-bahagian badan yang tak boleh disentuh. Kita pun dah belajar sentuhan selamat kan masa tahap 1 dulu. Jadi kadang-kadang dia memujuk awak ni untuk tinggal bersama dia, kadang-kadang ajak masuk bilik dia, duduk sama-sama dengan dia. Jadi kita kena hati-hati. Kalau kita dengan kakak kita mungkin tak ada masalah, tapi kalau dengan abang kita, kanak-kanak perempuan dengan abang kita, sepatutnya itu tidak berlaku. Macam-macam cara orang boleh pujuk mangsa ni. Belikan aiskrim, ajak makan-makan, ajak jalan-jalan. Kadang-kadang abang, sebut lagi abang kan, tapi benda ni memang boleh berlaku. Contohnya mak kamu ajak kamu keluar ke bandar, kat rumah cuma ada abang kamu beria-ria supaya kamu tinggal dengan dia, tak payah ikut mak kamu. Tapi kalau macam dia tak ada niat apa-apa, tak apa. Tapi kalau dia ajak kamu tinggal di rumah, kemudian ajak masuk bilik dia, menonton cerita-cerita yang tak sepatutnya, jadi itu salah satu lagi pengantunan kanak-kanak yang boleh berlaku dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Sebab tu cikgu ada sebut tadi. Itu bukan cikgu sebut, dalam buku teks pun ada sebut. Boleh jadi berlaku dalam keluarga sendiri. Jadi kadang-kadang kita dengan ayah kita pun dah sepatutnya ada batas juga, kanak-kanak perempuan dengan ayah kita kan. Jadi kamu pun dah belajar akil baling hari tu. Jadi sepatutnya ada
batas-batas dia. Takkanlah kamu dah besar-besar atau bukanlah dah besar, dah jam 4 nak ayah mandikan juga kan, ataupun abang mandikan juga. Tu dah tak boleh lah macam tu. Jadi ada batas-batas yang dah kena ada antara kita dengan ahli keluarga kita, terutamanya yang berlainan jantina ni tadi. Okey. Jadi orang lain pun boleh memujuk awak juga kan. Jalan-jalan, kadang-kadang sepupu kita dan sebagainya, kadang-kadang orang yang kita tak kenal lah, itu lagi bahaya. Okey, menjauhkan mangsa daripada keluarga dan rakan. Ni pun ada juga orang lakukan. Jadi senanglah bila dia jauhkan awak daripada keluarga dan rakan-rakan awak kan. Dia pujuk awak supaya selalu berhubung dengan dia, lagi selalu meluangkan masa lebih banyak dengan dia, terutamanya melalui media sosial. Awak pun dah tak minat nak join dengan keluarga awak, duduk bersama-sama menonton sama-sama, lebih suka duduk dalam bilik. Awak masih berada dengan keluarga, tapi hubungan tu dah makin renggang kerana awak dah mula rapat kepada orang lain secara maya, secara atas talian. Sekarang ni dah senang sangat orang nak mempengaruhi kita kan. Yang kena mencari peluang bersendirian dengan mangsa. Dia akan cari masa yang bila sesuai dengan awak ni, untuk dia bersama-sama dengan awak. Mungkin di taman-taman ke, atau jadi peringkat awak ni sepatutnya kena banyakkan masa dengan keluarga. Jangan banyak duduk bersendirian. Kalau bila kita bersendirian, ataupun orang akan cari peluang untuk bersendirian dengan awak kan. Jadi bila kamu dah dengan dia sahaja, senang untuk dia melakukan perkara yang tidak sepatutnya pada awak. Okey, melakukan sentuhan fizikal tanpa disedari mangsa. Okey, ni kemungkinan di tempat-tempat keramaian, orang-orang tak perasan disentuh awak bahagian-bahagian tertentu. Lelaki pun sebenarnya boleh disentuh oleh orang lain, terutamanya korang di bahagian yang tak sepatutnya lah. Contoh di bahagian kemaluan. Kanak-kanak lelaki pun boleh jadi mangsa kepada pengantunan, tak semestinya perempuan. Jadi lelaki pun kena ambil perhatian juga. Kalau ada orang menyentuh bahagian-bahagian awak, terutama walaupun orang tu orang lelaki, jadi kita kena sedar dan menjauhi diri kita daripada orang-orang yang macam ni. Okay. Sebab ada memang dia minat dengan budak lelaki, ada kan. Yang minat dengan perempuan ni memang ramai, yang dengan lelaki pun ada. Jadi ini objektif kita. Kamu kena kenal pastilah 7 tanda-tanda ni, supaya senang kita sedar bahawa kita ni mungkin sedang dipengaruhi, ataupun ada orang yang senang untuk mengambil kesempatan kepada kita. Jadi cikgu rasa itu saja. Akan datang kita akan masuk bab pengantunan ini, bagaimana untuk kita mengelakkan daripada menjadi mangsa pengantunan kanak-kanak. Jadi bolehlah kamu jawab soalan telah kamu sediakan, cikgu sediakan nanti. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang, dan untuk itu cikgu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.